Bismillah. Tengah Facebook lah. Saya sekejap lagi. Dah dah. Dah. Live lah. Okay, saya sekarang live dalam FB. Saya berada di tempat kediaman saya di Sibu. Saya ingin hendak berkongsi sedikit mengenai kedudukan kes COVID yang terdapat di Sibu pada hari ini. Pada hari ini, kes di Sibu adalah 171 daripada 242 seluruh kes di negeri Sarawak. Ini menunjukkan suatu jumlah yang besar. Saya akan explain sedikit mengapakah kes-kes ini bertambah, di manakah kes-kes ini terdapat dan bagaimana kita akan menangani kes-kes yang begitu tinggi ini. Pertama daripada 171 kes yang diisytiharkan di Sibu pada hari ini, 97 kes adalah daripada saringan ataupun active case detection di flat Sibu Jaya yang sekarang berada di bawah PKPD, iaitu pengawalan pergerakan yang diperketatkan. Daripada jumlah 1,300 yang kita swab pada hari Sabtu yang lepas, keputusan yang dapat kita semalam, iaitu seramai 97 orang. Jadi daripada 171 kes yang dilaporkan di Sibu, 97 kes adalah daripada flat Sibu Jaya. Sementara 12 kes lagi adalah positif di Wisma Lihua ataupun tempat quarantine center yang kita letakkan keluarga rapat ataupun close contact dengan penghuni-penghuni di flat Sibu Jaya. Sebelum ini kita ada juga quarantine sebahagian daripada keluarga-keluarga yang ahlinya positif. Jadi mereka ini diletakkan di Wisma Lihua dan 12 kes adalah daripada pusat kuarantin tersebut. Sementara itu, saringan juga dibuat di rumah saing, di rumah panjang, dan kita mendapati hanya 2 kes positif dari rumah tersebut. Itu disebabkan rumah tersebut ada kes positif, maka kita ada buat active case detection. Sementara satu lagi tempat yang tinggi yang dilaporkan di Sibu pada hari ini ialah tempat kediaman warga emas, di mana 38 kes. Hampir semua penghuni di kawasan rumah tersebut adalah positif dan mereka telah dibawa ke hospital dan semua penghuni-penghuni tersebut telah di swab test dan sebab itu kita mendapati 38 kes positif. Sementara kes-kes lain dilaporkan daripada satu lagi rumah warga emas, iaitu 8, dan lain-lainnya hanya 2 kes daripada Poliklinik Lanang, daripada Rejang Medical Center 2, dan satu lagi daripada PMG ada 2 kes. Apa yang nak saya terangkan di sini ialah bahawa kes-kes ini, 171 kes ini tertumpu banyak kepada 2 kawasan, iaitu kawasan Sibu Jaya. Kalau 97 dicampurkan kepada 12, iaitu seramai 107 adalah daripada Sibu Jaya, daripada flat Sibu Jaya. Sebab itu kita telah mengambil keputusan pada hari Jumaat lepas supaya kawasan ini diletakkan di bawah PKPD. Apabila kawasan itu diletak di bawah PKPD, maka total lockdown di kawasan tersebut dan semuanya akan kita swab test dan akan selesai first round ini dalam masa 2-3 hari ini. Selepas itu satu lagi ialah di kawasan warga emas tadi. Dan sebab kita telah juga
swab test di semua kawasan tersebut dan kita mendapati 38 yang positif tadi. Jadi walaupun kes di Sibu ini meningkat begitu mendadak pada hari ini, tetapi dia tertumpu kepada dua kawasan ini sahaja yang paling besar dan paling bermasalah. Dan sementara di zon-zon lain Sibu tidak ada menunjuk peningkatan yang perlu kita ubah daripada PKPB kepada PKPD. Jadi saya harap kita pertahankan ataupun kita tetapkan mematuhi SOP supaya kawasan-kawasan lain di Sibu tidak mempunyai peningkatan yang mendadak seperti di flat Sibu Jaya. Yang kedua yang hendak saya explain sedikit ialah mengenai Sibu kita telah bagi kepada beberapa zon, iaitu lebih daripada 34 zon, dan saya akan berkongsi saudara akan berada di mana zon yang mana satu, dan saudara boleh mengikuti setiap hari adakah kes-kes baru di zon yang saudara diami. Ini penting untuk memastikan saudara lebih berhati-hati di kawasan tersebut jika terdapat kes bertambah di kawasan tersebut, dan juga berhati-hati jika kita perlu untuk mengenakan localized ataupun targeted MCO di kawasan tersebut seperti yang kita lakukan PKPD di flat Sibu Jaya dan juga di Town Villa. Akhir sekali saya hendak mengambil kesempatan ini, walaupun kerajaan telah menukar PKP kepada PKPB di Sibu, ini tidak bermaksud kita boleh bebas ataupun kita boleh menjalankan aktiviti seperti dahulu. Saya juga dimaklumkan bahawa kes-kes di Sibu masih lagi banyak, masih lagi di dalam komuniti, tetapi kita menggunakan pendekatan menggunakan zon ini supaya kita lebih fokus kepada mana-mana tempat yang mempunyai trend meningkat daripada hari ke hari, dan saya terpaksa untuk memastikan bahawa zon-zon ini akan kita jaga dengan baik. Saya ada menerima satu ada di sini berapa zon di Sibu dan bagaimanakah keadaan zoning ini dapat membantu mengawal kes COVID. Di Sibu kita ada 34 lebih zon. Saya akan berkongsi mana-mana zon ini, dan setiap zon ini akan diberitahu berapa kes setiap hari meningkat di kawasan tersebut, dan kita juga akan menggunakan color coding mengenai zon ini. Saya akan berkongsi mengenai ini, dan supaya saudara akan tahu jika saudara diam di Jalan Kangkung, saudara adalah di zon Delta. Begitulah secara kesimpulannya. Jadi saudara akan tahu zon-zon mana yang saudara tinggal di Sibu. Sebenarnya zoning ini penting supaya kalau zon tersebut mempunyai kes yang tinggi seperti di Sibu Jaya, iaitu di Town Villa dan juga di flat, maka kita akan lockdown di kawasan tersebut secara total lockdown, dan dia tidaklah mengganggu banyak kawasan-kawasan lain di Bandar Sibu. Dan kita lebih fokus untuk memastikan ACD ataupun active case detection dilakukan sepenuhnya di kawasan tersebut. Ada lagi respon lain. Kenapa rakyat Sibu tidak perlu panik dengan kes tinggi dicatatkan hari ini? Sebenarnya bukan saya tidak mengatakan kita tidak perlu panik. Okay? We should not always be panic dengan ini. Tapi kita harus berjaga-jaga. Saya telah menyatakan tadi, walaupun kes ini bertambah secara mendadak, tetapi di kawasan-kawasan lain tidak menunjukkan penambahan kecuali di dua kawasan ini. Kawasan Sibu Jaya yang kita telah ketahui daripada awal lagi mempunyai masalah dan mempunyai kes yang tinggi. Dan hasilnya daripada hari ini, kita telah berjaya mengesan kes-kes positif daripada 1,300 sampel yang telah kita buat uji kaji. Kita perlu menjalankan first round swab test di Sibu Jaya dan Town Villa ini di flat seramai 7,000 penduduk di kawasan tersebut. Dan saya boleh menyatakan sini, kes-kes di kawasan tersebut akan sentiasa melaporkan tahap yang tinggi dalam masa 2-3 hari ini.
Adakah PKPD di Sibu Jaya akan dilanjutkan dan apakah status penghantaran bantuan makanan di Sibu Jaya? Okey. Esok dan lusa, Jabatan Kebajikan akan menghantarkan bekalan makanan kepada flat dan juga town villa. 2 hari ya. Sebab kawasan dia besar, 2 hari. JKM akan menghantar bekalan makanan untuk kali kedua. Kali pertama kita buat sebelum PKPD dilaksanakan. Dan ini kali kedua esok dan lusa. Esok dan lusa kita akan menghantar makanan mengikut bukannya per family. Tetapi seorang kita akan bekalkan makanan kepada penduduk-penduduk di Sibu Jaya Flat dan juga di Town Villa. Apa lagi bahagian soalan kita? Adakah PKPD ini akan dilanjutkan? Saya tidak boleh menyatakan adakah dilanjutkan selepas 2 minggu ini. Ini terpulang kepada kes-kes yang ada selepas ni. Selepas first round, kita akan buat second round swab. Kalau second round swab tidak ada lagi yang positif, insyaAllah kita akan longgarkan PKPD di kawasan tersebut. Tetapi kalau masih ada positif, kita tidak dapat longgarkan. Kita terpaksa jalankan lagi round yang ketiga. Jadi sebab itu, saya mohon penduduk-penduduk di flat Sibu Jaya, walaupun di bawah PKPD, maksudnya tidak boleh keluar dari kawasan tersebut dan juga tidak boleh keluar daripada rumah. Bukan maksudnya kita hanya tidak boleh keluar daripada kawasan tersebut, tetapi juga tidak boleh keluar dari kawasan rumah, sebab kalau kita menjangkiti jiran kita sebelah, maka kes-kes akan berlarutan dan tidak akan berhenti. Soalan masih, adakah home quarantine di Sibu? Okey. Home quarantine tidak ada lagi di Sibu, baiknya kepada kontak rapat. Misalnya di kampung ada kes. Saya telah minta supaya keluarga-keluarga tersebut di kuarantin ada di hotel RH ataupun di Unicity. Sementara penumpang-penumpang daripada Kuala Lumpur tidak lagi di kuarantin di rumah. Oleh sebab itu, kecuali di kawasan PKPD ini, kalau dia positif kita akan keluarkan, dan kalau semuanya mesti letak di kawasan PKPD tersebut. Jadi sebab itu kita ada 2 kawasan kuarantin sekarang ni khas untuk close contact, dan ada lagi 1 kawasan untuk passengers ataupun penumpang-penumpang yang datang ke Sibu. Ada lagi soalan ni? Terbalik. Adakah bantuan seperti susu kanak-kanak dan pampers akan diberi? Okey, untuk itu yang telah saya dimaklumkan oleh pihak kebajikan tadi, kita hanya supply bahan makanan kering. Tetapi jika diperlukan untuk seperti susu dan pampers, kita akan bersama dengan pihak supply untuk menghantar, dan pembelian boleh dilakukan di kawasan tersebut. Dan tadi juga kita ada berbincang dengan pihak pertanian untuk kalau boleh membekalkan bahan makanan basah ataupun mesti sayur-sayuran dan ikan di kawasan Sibu Jaya dan juga di Town Villa. Kalau tidak ada lagi soalan, dan saya harap akhir sekali saya minta kerjasama daripada semua pihak supaya faham apa yang berlaku di Sibu. Pada hari ini kita ada 171 kes, 97 kes daripada daripada flat Sibu Jaya dan Town Villa, 12 kes daripada close contact di Sibu Jaya, 38 kes daripada rumah warga emas, dan 1 lagi warga emas ada 8 kes, dan lain-lain kawasan rumah panjang hanya ada 2 kes, dan di hospital ada 8 kes, dan yang dikesan di hospital swasta ada 4 kes. Jadi kalau kita tolak kes-kes itu semua, kes-kes yang 2 kawasan tersebut tadi, di Sibu pada hari ini, kalau tidak ada kita buat pengesanan secara menyeluruh tersebut, saya rasa kita tidak dapat melawan wabak ini di Sibu. Sebab itu tindakan kita mengadakan PKPD di Sibu Jaya haruslah diambil secara positif oleh masyarakat di kawasan tersebut. Akhir sekali saya ambil soalan ni, adakah penguatkuasaan akan diperketatkan kerana laporan penduduk?
Okey, lepak-lepak di flat. Nasihat kepada penduduk di flat Sibu Jaya. Isu ini telah kita bincangkan tadi dalam mesyuarat kita pada pukul 4 tadi. Laporan daripada pihak polis ada mengatakan bahawa walaupun penduduk ini tidak keluar daripada flat, tapi mereka masih lagi merayau-rayau di kawasan flat. Ini pun tidak dibenarkan semasa PKPD ini. Saya mohon supaya duduk di rumah dahulu dalam masa 2 minggu ini. Sebab sebenarnya tidak dibenarkan merayau-rayau walaupun di luar rumah di kawasan flat dalam masa PKPD ini. Kita telah membuat suatu pendekatan untuk memantau perkara ini dan pihak polis akan mengambil tindakan kepada mana-mana pihak yang melanggar peraturan supaya tidak dibenarkan keluar daripada rumah walaupun di kawasan flat tersebut. Itu saja yang hendak saya kongsikan pada petang ini dan saya harap kita sama-sama bekerjasama untuk memastikan kita berjaya melawan COVID di Bandar Sibu. Sekian, terima kasih. Berapa minit dia?